Assalamualaikum. Okey, jadi kita akan berjumpa kembali bersama pelajar-pelajar tingkatan 1 buku tuntas cemerlang muka surat 37 tutorial. Okey, ini adalah latihan yang lepas. Kita tengok soalan nombor 1 untuk kadar telah pun selesai. Soalan nombor 2, hitung kadar bagi situasi yang berikut. Okey, untuk contoh dan A kita telah pun terangkan. Kita tengok kepada soalan B. P. Shan mengambil masa 20 minit untuk membalut 5 buah hadiah. Hitung bilangan hadiah yang dapat dibalut dalam masa 1 jam. Baik, apabila kita mendapat sesuatu soalan, baca soalan buat pertama kali dan kali kedua baru kita mencari kata kunci. P. Shan mengambil masa 20 minit untuk membalut 5 buah hadiah. Hitung bilangan hadiah yang dapat dibalut dalam masa sejam. Okey, itu adalah semua kata kunci. Kata-kata yang penting itu ya. Jadi, kalau kita diberi yang kedua itu adalah masa sejam. Okey, data yang pertama adalah hadiah dan masa. Okey, jadi maksudnya tadi yang kedua kita dapat sejam. Maksudnya 1 jam itu mestilah sama dengan unit yang diberi berkaitan dengan masa. Jadi 1 jam itu adalah 60 minit. Okey. Kita biasanya akan tukar kepada unit yang lebih kecil. Jadi kita akan darab dengan 60 minit. Okey, perhatikan anak-anak, kita nak darab dengan 60 minit. 60 minit itu maksudnya 60 per 1 lah. 60 minit per 1. Okey. Jadi, perhatikan, minit itu sudah berada di atas. Maka minit yang di sebelah sini dia perlu berada di bawah. Jadi kalau dia berada di bawah, dia adalah 20 minit. 20 minit ini bersamaan dengan berapa hadiah? 5 hadiah. Okey. Kenapa kita nak letak yang satu itu di atas dan satu lagi di bawah? Kerana kita nak mansuhkan minit, unit yang sama. Okey. Seterusnya, kita tengok jika kita ada potensi untuk meringkaskan atas dan bawah. Atas ada sifar 1, bawah ada sifar 1, maka mereka boleh dimansuhkan. Atas ada 6, bawah ada 2, mereka dalam sifar yang sama, maka dia boleh bahagi dengan 2. 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 1. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi selesai pendarapan sebegitu. Ada lagi tak potensi untuk kita mansuhkan? Tidak ada. Seterusnya kita akan darab secara menegak begini. 5 hadiah darab 3, kita darab. Dia 5 darab 3, 15 hadiah. Jadi 1 darab 1, 1 lah. Jadi 15 hadiah. Itu adalah jawapan dia. Harap anak-anak fahamlah. Kalau tak faham kita tengok lagi latihan yang C. Sebuah kereta boleh bergerak sejauh 12 km dengan 1 liter petrol. Hitung kos petrol bagi satu perjalanan 324 km jika diberi 1 liter petrol berharga RM2.20. Sama juga. Dapat, yang ini kita guna warna lain. Dapat, tadi dah baca. Lepas tu sekarang kita cari maklumat. Sebuah kereta boleh bergerak sejauh 12 km dengan 1 liter petrol. 12 km per 1 liter lah. Hitung kos petrol bagi perjalanan 324 km. Itu maklumat yang ada. Yang pertama dulu. Jika diberi 1 liter petrol berharga RM2.20. Itu adalah maklumat untuk pusingan yang kedua. Dia ada 2 pusingan ni. Kita tengok pusingan pertama semula. 12 km per 1 liter. Tulis 12 km per 1 liter. Lepas tu hitung kos petrol bagi satu perjalanan
324 kilometer. Alamak, 324 kilometer kan? Jadi, perhatikan 324 kilometer. Kita kena darab 324 kilometer. Betul? Tapi kita tengok. Kilometer tu dekat atas. Betul ke salah? Jadi, dia kena padam. Kita kena tukar. Okey, jadi tulis balik. Sebab kita nak darab dengan 324 kilometer itu di atas, maka kilometer itu berada di bawah, sayang. Okay, so berapa kilometer? 12 kilometer. Berapa liter? 1 liter. Betul? Okay. Why we do like this? Kenapa kita buat begini? 324 itu bersama dengan per 1 lah. Okay, kenapa? Sebab kita nak masuk atas dan bawah tu. Kita nak cari potensi yang mana kita boleh membahagikan atas dan bawah. Okey, kalau ada kalkulator, sila buka kalkulator masing-masing. Cuba tengok. 324, boleh tak kita bahagi terus dengan 12? Boleh? Okey. Okey, jadi 12 bagi 12, 1. 324 bahagi 12 adalah 27. Alright? So, kilometer sudah selesai. So, 27 darab 1 liter, maka dia akan jadi 27 liter. Is it clear? Alright. Seterusnya baru kita tengok kepada pusingan kedua tadi. Jika diberi 1 liter petrol berharga RM2.20. Jadi kita tadi ada 27 liter. Jadi kalau kita nak tahu 1 liter tadi berharga RM2.20. Jadi kita darablah dengan RM RM2.20. Jadi 27 darab RM2.20. Tekan saja kalkulator. Okey, darab RM2.20. Maka jawapan dia adalah RM59.40. Alright? Okey, begitu. Selesai. Okey, seterusnya kita tengok nombor 3. Tukarkan unit kadar kepada unit yang dinyatakan dalam kurungan. Kita besarkan. Okey, soalan A. 6.3 liter per kilometer kepada mililiter per meter. Okay. Jadi sebelum kita buat sebarang aktiviti, kita kena tahulah apa hubungan liter itu dengan mililiter. 1 liter adalah 1000 mililiter. Okey, apa pula hubungan kilometer dengan meter? 1 kilometer adalah 1000 meter. Okey, itu hubungan dia. Kita kena tahu hubungan dia dulu. Okey, sekarang kita tulis 6.3 liter per kilometer. Okey, sekarang kita nak tukar kepada unit apa tadi? Tengok unit dia dalam mililiter dan liter kan? Jadi, kilometer di bawah, kita kena tulis kilometer di atas. Okey, kilometer itu kita nak tukarkan dia kepada unit meter. Jadi, meter di bawah. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kita tulis begitu persamaan dia. Okey, lepas itu kita darab lagi. Okey, selesai untuk kilometer. Sekarang kita nak tahu liter. Liter di atas kan asal. Jadi, liter kita letak di bawah. Sebab apa kita nak letak atas dan bawah tu tadi? Sebab kita nak mansuh. Ingat, kita nak mansuh. Okey, jadi apa hubungan liter dengan mililiter? 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Alright? Okey. Jadi, atas dan bawah liter sudah potong. Kilometer dengan kilometer sudah potong. Atas dan bawah. Alright. Sekarang kita tengok potensi bersilang. Okey, atas dan bawah. Di bawah ini kilometer, atas tu kilometer dah tak ada. Di bawah itu 1000, di atas itu 1000. Boleh potong kan? Boleh potong. Tinggal satu. Okey. Ada lagi yang boleh dipotong? Tidak ada. Jadi, sekarang kita akan melihat secara menegak. 6.3 darab 1 darab 1. Jadi, jawapan dia adalah 6.3. Unitnya apa? Mililiter. Per 1 darab 1 darab 1. Maksudnya per 1. Per 1 apa? Meter. Per 1 meter.
Okey. Jadi boleh tak kita jawapan akhir kita letak 6.3 ml per 1 meter per 1 meter? Tidak boleh. Kita kena buat jawapan akhir dia 6.3 ml per m saja. Jangan letak satu lagi. Kalau ada per 1 maksudnya dia belum lagi selesai sesuatu itu. Okey, kita tengok untuk B. 37.8 km per jam. Kita nak tukar meter per saat. Jadi macam biasa anak-anak, kalau atas tu kilometer, bawah mesti kilometer. Siapa kawan kilometer? Kawan dia adalah meter. Jadi kita kena tahu apa hubungan dia. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey. So kilometer atas, kilometer bawah sudah boleh dipotong. Okey. Seterusnya kita nak buat darab. Okey, darab. Bawah itu jam. Maka atas mesti jam. Mesti sama. Okey. Kita nak tukar kepada saat. Jadi 1 jam adalah 60 minit. 1 minit adalah 60 saat. Maka 60 darab 60 lah. Okey. Sekarang atas jam, bawah jam sudah boleh potong. Okey. Sekarang kita tengok pula adakah potensi untuk potong atas dan bawah. Okey, ini kosong. Sifar di bawah. Potong 1 sifar di atas. Potong 1 sifar di bawah. Potong 1 sifar di atas. Boleh tak sifar di atas tu dipotong lagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab dekat bawah sudah tidak ada sifar. Maka sudah berhenti kita memotong. Sekarang kita kena buat pendarapan secara secara ni lah macam ni. Atas dengan atas, darab, bawah dengan bawah, darab. Okey. Jadi 37.8 darab 10 adalah 378. Unit apa? Meter. Okey. Jadi bawah 1 darab 1 darab 6 darab 6. Jadi dia adalah 36. 36 apa unit yang ada? Saat. Tulis saat. S. Okey. Jadi ada kalkulator. Tekan kalkulator kita. 378 bahagi 36. Jadi jawapan dia adalah 10.5. Unit dia apa kat atas? Meter. Unit apa kat bawah? Saat. Selesai. Okey? Mudah kan? Alright. Kita tengok pula soalan C. 85 sen per 500 gram. Okey. Kita buatlah 85 sen per 50 gram. Okey, kita darab. Okey. Gram dekat bawah, maka gram dekat atas. Gram itu dengan kawan dia siapa? Kilogram. Okey. Okey, 1 kilogram 1000 gram. Betul? Okey, so gram dengan gram kita sudah potong. Alright, seterusnya kita darab lagi. Okey, sen dekat atas, maka sen dekat bawah. Sen kawan dia siapa? RM. Okey, 1 RM adalah 100 sen. Okey, seterusnya kita boleh potong sen di bawah, sen di atas. Okey. Seterusnya kita cari potensi untuk kita potong atas dan bawah. Okey, jadi di bawah ini ada 2 sifar, di atas ada 2 sifar kita potong. Okey, di bawah ini ada lagi 1 sifar, di atas ada 1 sifar. Jadi kita boleh potong. Right? So ada lagi tak yang kita boleh potong? Okey, tak ada. Tinggal 85 bahagi 5 saja. Okey, jadi 85 bahagi 5, tekan saja kalkulator. Tak ada masalah. 85 bahagi 5, 17. Tulis 17. Unit apa yang tinggal? Ringgit, RM, per apa? Kilogram. Okey, itu saja. Nampak? Okey. Jika kau fikirkan kau boleh. Okey. Jadi sekian dulu untuk sesi kali ini. Jumpa lagi.